yang bertanggungjawab membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Zainab binti Al-Harith yang merupakan wanita Yahudi. 3 tahun selepas dia meracun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita menemui kewafatan sebagaimana yang diceritakan dalam Ar-Rahiqul Makhtum yang dikarang oleh Syekh Al-Mubarakfuri. Baik, jadi muslimin muslimat sekalian, kalau zaman sekarang siapa dia? Mak dia Yahudi. Siapa dia? Mak dia Yahudi, ayah dia Arab. Siapa dia yang suka duduk dalam lingkungan masyarakat Yahudi walaupun dia Arab, dia Islam? Kalau kita tengok sekarang, ada satu orang nama dia As-Sisi. As-Sisi dia tak suka, dia tengok Mursi, dia gulingkan Mursi, dia memerintah Mesir. Dan muslimin muslimat sekalian, orang yang macam ni sangat bahaya sebab dia bertopengkan dengan Islam. Tapi dalam Ka'ab bin Al-Ashraf, masalahnya kerana dia telah pergi ke Mekah dan dia telah membuat satu provokasi supaya masyarakat Mekah melancarkan serangan terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bila sampai berita ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi tanya kepada para sahabat, siapa dia di kalangan kamu yang boleh membunuh Ka'ab bin Al-Ashraf bagi pihak aku? Maka satu orang sahabat nama dia Muhammad bin Maslamah, dia berjumpa dengan Nabi, dia kata dekat Nabi, dia kata, kamu mau aku membunuh Ka'ab bin Al-Ashraf? Nabi kata ya. Maka Muhammad bin Maslamah kata, boleh tak aku nak cakap ikut suka aku? Maknanya kalau aku nak bohong boleh tak? Nabi membenarkan permintaan daripada Ka'ab bin Al-Ashraf. Ini maknanya apa tuan-tuan? Maknanya bohong dalam peperangan dibenarkan. Sama sebagaimana kita bohong suami isteri untuk damaikan suami isteri, kan? Orang Bukit Marak biasa tak? Bohong bini, biasa tak? Tipu bini. Makcik-makcik, kakak-kakak di belakang tabir biasa tak? Tipu laki masing-masing, biasa tak? Tipu isteri, tipu suami sebab nak damaikan, yang tu boleh, yang tu dibenarkan. Contohnya apa dia? Sebab kita nak mengelak daripada perbalahan dalam rumah tangga. Contohnya apa dia? Contohnya suami suruh isteri dia masak tom yam. Setiap kali masak tom yam tak sedap. Lah kali fed up, bengang sangat. Isteri tanya kat suami dia, abang ni benda hak saya buat semua abang tak suka. Cuba tunjuk mix yang mana hak sedap buat. Kan? Mix yang mana hak sedap buat tom yam. Suami kita pun tunjuk, ada satu kedai tu dia kata, kalau kamu boleh buat macam tu, tu baru A. Tu baru A. Jadi isteri dia kata tak apa, saya akan belajar buat bagi sedap macam tu. Suami dia pergi kerja, petang tu balik, bini dia kata, abang saya dah buat dah tom yam yang sebiji macam kedai hak abang kata sedap tu. Suami pun makan. Suami kata, oh sedap tu. Dia kata, tak ada beza langsung, serupa dah dia kata. Serupa dah dia kata. Memang sedap sungguh dia kata. Suami, isteri kata, sebab saya sayang abang lah yang saya belajar sesungguh-sungguh nak bagi dia perfect 100%. Suami kata, isteri kata lagu tu. Padahalnya isteri pergi beli kat kedai tu. Dia pergi beli kat kedai tu. Dia kata kalau aku buat juga memang tak dapat buat sebiji macam kedai tu. Hak senang aku beli, aku kata aku hak buat. Boleh tak tuan-tuan sekali dia tipu lagu tu? Boleh. Pasal apa? Nak memenangi hati suami dia. Boleh. Sama juga suami. Boleh tak suami tipu bini dia? Sebab nak damaikan, nak akrabkan hubungan, nak memperelokkan hubungan, boleh tak? Boleh. Contohnya apa dia? Tuan-tuan dah kahwin 20 tahun, 30 tahun. Lepas tu bini pun tanya, dia pun tunjuk cincin kat jari dia. Abang, cincin ni harga berapa dulu? Abang beli dulu. Tuan-tuan nak jawab tak? Kalau jawab kan dia tahu harga berapa, kita beli harga 100 lah. Harga 100 lah. Takkan kita nak mengaku tak? Nampak murah sangat. Lepas tu lagu mana? Tipu.
Tipu sebab kita tahu dah bini kita ni kalau kita bagi tahu dia murah, dia kayak dia merajuk lah, dia marah lah, macam-macam lah. Bini kita tahu hidup dah 20 tahun, tahu dah perangai dia macam mana. Dah, betul tak? Kita pun tipu sebab kita tahu dah dia ni memang kalau sebut murah mesti dia marah. Kita berkata kat dia, abang beli dulu 2,000 ni, 20 tahun dulu 2,000 pinjam. Oh ya, pinjam orang tu, pinjam orang ni, apa semua ni, oh ya. Habis ni pun suka lah. Dia kata dia tak sangka. Dia kata suami dia tak ada duit lagu tu, tapi sebab cinta dekat dia sanggup cari cincin harga 2,000 zaman dulu. Kata boleh tak tipu lagu tu? Boleh. Pasal apa? Sebab dia adalah mendamaikan suami isteri dalam rumah tangga. Dia yang tipu tak boleh, tipu yang merosakkan, tipu yang membinasakan. Yang tu yang tak dibenarkan dalam agama. Baik, jadi muslimin muslimat sekalian, maka Muhammad bin Maslamah dia bawa beberapa orang sahabat Nabi termasuk Abu Nailah untuk pergi bunuh Ka'ab bin Al-Ashraf. Dia pergi malam tu, dia panggil Ka'ab bin Al-Ashraf. Ka'ab duduk dalam rumah dia dengan isteri dia. Dia panggil Ka'ab bin Al-Ashraf. Isteri kepada Ka'ab kata, wahai Ka'ab, dia kata, kamu jangan keluar sebab aku mendengar suara itu adalah suara pembunuh. Dia kata, jangan keluar daripada rumah sebab itu suara pembunuh. Siapa kata ni? Isteri hak kata. Isteri tu dah ada insting dah. Orang Kelantan panggil apa? Insting? Insting apa? Perasaan lah. Boleh lah, perasaan boleh lah. Dia ada satu perasaan kalau berlaku benda tak sedap ni. Dia ada insting dia. Dia ada insting. Baik. Dia kata dia berasa suara tu adalah suara pembunuh. Dia kata suara yang menitiskan darah daripada pedang. Jangan keluar, dia kata. Maka Ka'ab bin Al-Ashraf kata, dia kata, aku kenal suara tu. Muhammad bin Maslamah datang dengan saudara dia, saudara aku juga, saudara angkat aku, nama dia Abu Nailah, saudara susu aku Abu Nailah. Dia kata dia kenal sangat. Maka Ka'ab bin Al-Ashraf dia keluar daripada rumah berjumpa dengan kawan ni. Muhammad bin Maslamah dia pesan dah dekat kawan-kawan dia. Dia kata nanti aku akan tipu Ka'ab bin Al-Ashraf. Aku akan minta untuk cium kepala dia. Sebab Ka'ab bin Al-Ashraf ni satu orang pemuda yang segak, yang tampan, yang lawa dan disuka wangi-wangian. Orang Bukit Maruk ada tak? Dengan selawanya, dengan bau sedapnya. Lagu tu. Dia pun kata dekat Ka'ab bin Al-Ashraf, dia kata, engkau ni bau sedap sungguh, boleh tak aku cium? Maka Ka'ab Ashraf kata, tak apa, boleh cium, dia kata. Maka bila dia cium, dia pegang kepala tu, tuan-tuan sekalian. Dia kata, oh sedapnya, dia kata. Suruh kawan lain pula cium pula, oh sedapnya mung ni, dia kata. Suruh oleh cium juga, oh sedapnya. Sampai kali kedua dekat Muhammad bin Maslamah, Muhammad bin Maslamah kata, boleh tak aku nak cium kali yang kedua? Dia kata boleh. Dia olor kepala dia. Jadi Muhammad bin Maslamah pegang kepala tu seolah-olah nak cium, tapi dia pegang kuat-kuat. Maka hak lain pakat bunuh, tikam Ka'ab bin Al-Ashraf. Maka Ka'ab bin Al-Ashraf mati dibunuh oleh komando yang dihantar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, muslimin muslimat sekalian, ni cerita zaman dulu. Cerita zaman dulu yang Nabi tunjuk kepada kita bagaimana berhadapan dengan orang yang kemudiannya melancarkan siri peperangan ataupun membuat provokasi terhadap musuh Islam untuk menyerang umat Islam. Masalahnya zaman kita sekarang ni, boleh tak katalah Charlie Hebdo di Paris tu dia buat kartun menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba kita nak pergi bunuh kawan tu. Itu persoalan dia.
Tuan-tuan sekalian, adakah boleh kita tiru perbuatan macam tu? Dan para fuqaha membincangkan tentang hal ini, tapi saya nak ringkaskan kepada tuan-tuan sekalian bahawa para ulama menyatakan bahawa apabila kita hendak melakukan sesuatu, kita hendaklah menimbangkan baik dan buruknya sesuatu berkenaan. Hak mana lebih banyak? Kebaikan lebih banyakkah ataupun keburukan lebih banyak? Jikalau keburukan itu lebih banyak, maka kita tak boleh buat. Apatah lagi dalam keadaan orang Islam pada hari ini sangat lemah. Sangat lemah. Sehingga bila sebut Islam tu, tiba-tiba orang nampak keganasan, orang nampak permusuhan, orang nampak jahat dan sebagainya. Kalau di England, masa saya mengaji dulu tuan-tuan sekalian, kalau sebut bandar-bandar di England, di United Kingdom yang kotor, yang banyak masalah jenayah, boleh kata semua bandar-bandar itu majoriti penduduk dia orang Islam. Ini amat memalukan. Ini amat memalukan. Di England tuan-tuan sekalian, tingkap tidak ada grill. Tingkap tak ada grill, tak ada besi, jeriji besi tak ada. Tapi ada setengah-setengah bandar macam Newcastle ada grill. Sebab apa ada grill? Kerana kadar jenayah di situ tinggi. Lepas tu tembok dinding batu dia tinggi. Lepas tu ada kaca-kaca pecah. Kaca-kaca pecah atas tu. Dekat mana? Newcastle. Dekat mana? Bradford. Dekat mana? Manchester. Dekat mana? Sheffield. Kenapa? Bandar-bandar ini ramai penduduk dia adalah orang yang beragama Islam. Ini sangat memalukan. Jadi kita orang Islam, muslimin muslimat sekalian, bila kita nak buat sesuatu perkara, para fuqaha mengatakan hendaklah kita melihat kepada keadaan, kita jangan terburu-buru. Buktinya tuan-tuan sekalian, buktinya adalah Abdullah bin Ubay. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu Abdullah bin Ubay seorang bapa munafik dan dia menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa keadaan, tetapi Nabi tidak membunuh Abdullah bin Ubay kerana bimbang orang mengatakan bahawa Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Maknanya kita orang Islam, bila kita nak buat satu-satu benda, kita kena analisa, kita kena fikir dulu habis-habis, baru kita buat sesuatu benda. Apatah lagi tuan-tuan, kes Charlie Hebdo ni dia menimbulkan banyak persoalan. Dia banyak persoalan tuan-tuan. Apa yang banyak persoalan? Antaranya kata-kata daripada Recep Tayyip Erdogan, Presiden Turki sekarang. Erdogan kata apa? Erdogan kata, macam mana dua orang yang bunuh kaki tangan Charlie Hebdo ni, dia kata walaupun beragama Islam, tapi dua orang tu adalah penjenayah, bekas banduan. Pelik tak? Bekas banduan. Kalau dia tu satu orang cinta kepada Rasulullah, dia tak suka orang hina Rasulullah, macam mana pula orang yang cintakan kepada Rasulullah dia boleh jadi banduan? Orang yang cintakan Rasulullah, dia bukan banduan, dia bukan buat jenayah, dia bukan duk curi barang orang, rompak barang orang, pecah rumah orang. Ini yang menimbulkan persoalan. Maka Erdogan mengatakan bahawa perbuatan yang melibatkan dua banduan ini dalam pembunuhan Charlie Hebdo di Paris, dia kata menimbulkan tanda tanya tentang keberkesanan agensi persikan Perancis, kerana bagaimana mungkin agensi persikan Perancis boleh membiarkan dua banduan bergerak bebas dan kemudian membunuh 12 orang di dalam kes Charlie Hebdo di Paris. Ini persoalan yang dikemukakan oleh Erdogan. Yang kedua, muslimin muslimat sekalian, yang dipersoalkan ialah macam mana pula identiti. Kalau kita di Malaysia ni kita panggil IC. Macam mana pula IC tu, banduan tu tertinggal dalam kereta dia, sehingga menyebabkan polis Perancis boleh tahu siapa yang pergi bunuh di Charlie Hebdo. Kalau nak pergi merompok orang, kita pergi bawa IC lah. Orang Bukit Marak ni pun ada pergi buat rompok orang,
Pecah rumah orang, pernah tak? Masa nak pergi pecah rumah tu, IC kena bawa, takut polis tahan tengah jalan boleh tunjuk IC kat dia. Logik tak tuan-tuan? Tidak logik. Itu yang kita kata bahawa apa yang berlaku di Charlie Hebdo menimbulkan a big question mark, menimbulkan setitik soal, tanda soal yang besar. Apakah sebenarnya yang berlaku di Charlie Hebdo? Adakah itu dilakukan oleh orang Islam yang terlalu sayangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak sanggup membiarkan orang kafir menghina Rasulullah dengan membina kartun-kartun yang menjelekkan sebegitu rupa? Ataupun dia sebenarnya satu perbuatan jahat musuh Islam untuk memburukkan nama Islam, sama sebagaimana yang dilakukan oleh Amerika apabila dia hendak masuk ke dalam Iraq dan sebagainya. Itu persoalan dia. Jadi benda tu tak logik tuan-tuan. Bawa IC, lepas tu dompet tak bawa, tinggal IC saja dalam kereta. Ada tak perampok dia tinggal IC saja dalam kereta? Benda yang tidak logik, tuan-tuan sekalian. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahawa peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam dunia pada hari ini, orang Islam kena cerdik. Orang Islam tak boleh jadi bodoh. Orang Islam dia tak boleh lagi lihat benda-benda atas permukaan, tapi dia kena gali jauh ke dalam untuk melihat apa sebenarnya yang berlaku. Kerana kadang-kala benda yang berlaku depan mata kita hanyalah ilusi, hanyalah lakonan, tetapi ada wayang-wayang di sebalik itu yang dilakukan oleh musuh Allah Subhanahu wa taala. Baik, muslimin muslimat sekalian, maka bila kita melihat kepada perkara ini, bagaimanakah yang dikatakan orang yang menyintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah orang itu dia mengagungkan, memuliakan, mencontohi dan mendahulukan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada ajaran orang lain. Benda hak Nabi buat, yang tu dia dahulukan. Nak bagi contoh dekat tuan-tuan, dalam agama kita ni, kita ada mazhab kan? Kita ada mazhab. Berapa mazhab? 4. Tapi mazhab sebenarnya banyak. Tapi yang kita kata yang masyhur, yang popular, yang meluasnya adalah 4 mazhab. Saya nak berkongsi dengan tuan-tuan cara untuk kita mengagungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak bagi contoh tuan-tuan ni macam kita kata macam kuasa kereta ataupun motorbot. Motorbot kereta ni dia ada horsepower, betul tak? Dia ada horsepower, kuasa kuda. Kita manusia pun macam tu juga. Kita ada kuasa kuda, kita ada tenaga kita. Bila kita nak beramal dengan amalan-amalan dalam agama kita yang Nabi bawa kepada kita, cara kita nak agungkan Nabi, saya cadangkan kepada tuan-tuan, tuan-tuan dahulukan amalan yang semua 4 mazhab setuju. Yang semua 4 mazhab setuju. Yang mana yang para ulama berbeza pendapat, yang tu kita kemudiankan. Tapi kita amalkan yang semua 4 mazhab setuju, supaya amalan kita tu garanti 100% Allah Ta'ala terima. Contoh apa dia tuan-tuan? Contoh amalan yang semua 4 mazhab setuju, ataupun kalau tak semua pun boleh kata hampir semua setuju. Antaranya apa dia? Orang Bukit Marak tak boleh bagi contoh. So, boleh semaya. Nah, sembahyang fardu tak apalah, itu sembahyang fardu. Sembahyang sunat yang semua 4 mazhab setuju, antaranya ialah sembahyang sunat sebelum subuh. Kan? Sembahyang sunat subuh, sebelum kita sembahyang fardu subuh tu, sembahyang sunat sebelum sembahyang fardu tu, yang tu sangat ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita nak buat sembahyang sunat, antaranya ialah yang kita kena jaga betul-betul hak tu, sembahyang sunat hak sebelum subuh, kita buat sungguh-sungguh hak tu. Tuan-tuan, sebelum sembahyang subuh buat 2 rakaat tu dulu. Kalau tak sempat,
buat lepas semayang subuh. Kalau tak sempat, jadikan amalan. Jangan lupa semayang sunat sebelum subuh. Jangan lupa. Kalau salahlah datang ke masjid, tak sempat, tengok-tengok imam dah semayang dengan makmum, kita masuk semayang subuh dengan dia, lepas tu kita qada lepas tu. Dan qada tu pula boleh tangguh sampai waktu duha. Boleh tangguh sampai waktu duha. Jadi antara amalan yang boleh kata semua ulama setuju besarnya pahala dia, sampai Nabi kalau musafir, Nabi banyak tinggal amalan sunat hak lain. Tapi antara amalan sunat yang Nabi tak tinggal walaupun musafir, antaranya ialah sembahyang sunat 2 rakaat sebelum sembahyang fardu subuh. Yang ni Nabi sangat-sangat jaga. Itu antara cara kita memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, apa dia amalan yang ulama tak sepakat? Yang ulama tak sepakat. Yang ulama tak sepakat ni kita buat kemudian tak apa. Tak payah sungguh-sungguh sangat. Yang sungguh-sungguh ni hak semua sepakat. Contoh yang tak sepakat apa dia? Benda sunat tapi tak sepakat. Antaranya ialah puasa 6 hari bulan Syawal. Puasa 6 hari bulan Syawal, yang ni ulama tak sepakat. Dalam mazhab Syafi'i, ia adalah sunat kepada kita, kan? Bulan Syawal 6 hari sunat. Habis raya, lepas tu kita sambung dengan 6 hari puasa sunat. Tapi dalam mazhab Maliki, Imam Malik kata makruh puasa 6 hari bulan Syawal, kerana didapati penduduk Madinah tidak mengamalkan puasa berkenaan. Jadi kita di Bukit Marak lagu mana? Best Ustaz, tak payah puasa. Tak payah puasa tak? Bukan lagu tu. Puasa juga, tapi nak tekan sangat-sangat tu terpulang. Terpulang. Siapa yang rasa larat, dia buat. Siapa yang rasa tak berapa larat, buat sekali-sekala. Dengan Nabi, macam mana benda ni nak selesai ni, nak perang ke tidak, macam mana? Maka dihantar utusan wakil kepada pergi berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakil ni, utusan ni, dia tengok macam mana para sahabat sayang dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Macam mana sahabat sayang dekat Rasulullah? Wakil ni tengok macam mana sahabat ni tuan-tuan. Air ludah Nabi pun dia tadah dengan tapak tangan. Dia tadah dengan tapak tangan, dia sapu kat muka dia. Dia sapu kat muka dia. Air wuduk Nabi pakat berebut. Air bekas wuduk Nabi pakat berebut. Jadi yang wakil ni, bila dia tengok macam tu cara para sahabat duk sayang dekat Nabi ni, pergi balik bagi tahu dekat puak-puak kafir. Dia kata, aku dah jumpa macam-macam. Aku dah jumpa Najasyi, aku dah jumpa Kaisar, aku dah jumpa Kisra, aku jumpa dengan macam-macam maharaja dah. Dia kata, aku tak pernah tengok mana-mana rakyat, mana-mana sahabat yang sayang dekat raja dia, dekat pemimpin dia, sama seperti mana sahabat-sahabat Nabi sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah nampak macam tu. Kita hari ni sanggup tak? Tu ambil ludah, tadah dengan tapak tangan, sapu kat muka. Hadis ni tuan-tuan, kadang-kadang orang salah faham. Kadang-kadang orang salah faham. Dia faham, dia duk kata sahabat Nabi ni memang jadi amalan dia, Nabi nak ludah, dia tadah tapak tangan, dia sapu kat muka. Bukan lagu tu. Maksud dia bukan lagu tu. Sebab tu bila kita mengaji hadis, dia sama sebagaimana kita mengaji Quran. Bila kita belajar tafsir Quran, tuan-tuan sekalian, bila kita belajar tafsir Quran, antara disiplin dia ialah cari tafsir yang betul, yang authentic, yang ada authority, yang dipanggil sebagai ummahatut tafasir, the major exegesis. Tafsir Ibn Kathir, kan? Tafsir Zamakhsyari, Ar-Razi dan sebagainya, tafsir Al-Qurtubi dan lain-lain. Kita tengok tafsir-tafsir yang besar. Kita tengok asbabun nuzul, sebab turun ayat, baru kita faham cerita ayat Quran tersebut dengan cara yang betul. Kita belajar hadis pun sama, kita belajar syarah hadis, siapa dia yang syarah Bukhari, siapa dia syarah Sahih Muslim dan sebagainya. Kita tengok asbabul wurud, baru kita faham cerita tu dengan nada yang betul. Sahabat-sahabat Nabi ni tuan-tuan, dia bukanlah hari-hari bila Nabi ludah dia pergi tadah tapak tangan sapu kat muka. Tak, bukan lagu tu. Tapi sahabat ni dia nak tunjuk dekat orang kafir, wakil orang kafir datang nak berunding dengan Nabi, maka sahabat nak tunjuk dekat orang kafir, kami akan pertahankan Muhammad macam mana ni, benda ni kami sanggup buat. Dia kata macam tu lebih kurang tuan-tuan sekalian. Kami sanggup buat sampai tahun ni, kami sanggup buat. Ambil ludah Nabi, tadah dengan tapak tangan, sapu kamu ke, yang ni pun kami sanggup buat. Apatah lagi dia kata kami akan buat apa saja untuk mempertahankan maruah dan nyawa Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyebabkan bila wakil tengok keadaan macam tu, dia balik bagi tahu dekat puak dia kata lupakan hasrat kamu untuk menentang dan berperang dengan Muhammad, kerana dia kata sahabat-sahabat dia mempertahankan Muhammad dengan cara yang aku tidak pernah melihat sepanjang hidup aku. Cara dia lagu tu tuan-tuan. Maknanya maksud dia apa tuan-tuan? Maksudnya orang Islam ni dia kena cerdik dari segi strategi. Nak bagi contoh kat tuan-tuan, perang antara Scotland dengan England. Perang antara Scotland dengan England. England dengan Scotland ni dia selalu perang. Sebab tu bila Scotland kalah, sekarang ni jadi United Kingdom, kan? Sekarang ni jadi United Kingdom. England, Scotland, Wales, kan? Ireland, Northern Ireland tu dia berada di bawah satu kerajaan. Sebab perang kalah. Siapa yang kalah? Scotland yang kalah. Nak cerita kat tuan-tuan yang kata kena cerdik ni. Zaman dulu tuan-tuan, England dengan Scotland lawan perang. Lawan perang zaman dulu bukan macam lawan perang macam zaman kita sekarang. Lawan perang zaman dulu, askar-askar ni bawa senapang masing-masing, duk baris kat depan tu, askar belah sana baris kat depan, masing-masing tembak. Hak ni tembak dulu, hak ni belah sana tunggu. Ni jenis perang bodoh ni. Jenis perang bodoh. Dia baris kat depan tu, yang belah sini tembak dulu, habis peluru belah sini tunggu pula. Hak belah sana pula tembak belah sini. Sampailah tengok berapa mati, lepas tu barulah mereka bertempur. Tu perang
perang zaman dulu. Perang zaman sekarang lagu lain. Zaman sekarang siapa pandai menipu dia menang, betul tak? Zaman sekarang tuan-tuan tengok macam perang Arab Israel. Arab kata kat Israel, dalam masa 6 hari kami akan ganyang Israel. Kami akan ganyang Israel dalam masa 6 hari. Tak tunggu 6 hari tuan-tuan, Israel tak tunggu 6 hari, dia serang Mesir senyap-senyap, dia terbang rendah. Radar tentera Mesir tak dapat kesan pesawat pejuang Israel yang terbang rendah, menyebabkan pesawat pejuang Israel sampai ke lapangan terbang yang dipenuhi oleh jet-jet pejuang tentera Arab. Pada masa itu semuanya dibom, kecuali hanya beberapa jet pejuang saja yang dapat terbang ke udara, tapi itu jumlah dia terlalu sedikit untuk mengalahkan jet pejuang Israel yang dah sampai begitu banyak tuan-tuan. Perang zaman learning, cerdik. Baik, nak cerita perang zaman Scotland dengan England. Style perang baris panjang-panjang, belah sini baris panjang-panjang, hak ni tembak belah sana, lepas tu giliran belah sana pula tembak. Satu pasukan ni tuan-tuan, dia buat macam mana? Dia kata kita nak perang waktu malam. Sebab apa nak perang waktu malam? Sebab jumlah tentera dia sikit. Dia tak mau bagi kawan belah sini nampak, tahu tentera dia sikit. Dia nak bagi nampak tentera dia banyak, macam mana? Dia pergi pasang ungun api, kan? Bawa, bukan ungun, apa ni? Bawa tu apa, obor. Bawa obor api tu bawa. Orang zaman dulu kalau bawa satu obor api tu menunjukkan satu orang tentera. Jadi dalam peperangan yang ni, dia buat waktu malam, dia pergi pasang banyak-banyak obor api pada pokok, nampak seolah-olah tentera dia begitu ramai. Tipu tak? Tipu. Tapi cerdik tak? Cerdik. Jadi orang Islam ni, muslimin muslimat sekalian, dia kena cerdik. Dia tak boleh jadi bodoh sebagaimana yang duk berlaku sekarang. Ditipu oleh Amerika, ditipu oleh United Kingdom, ditipu oleh Perancis dan sebagainya, sehingga menyebabkan berlakunya banyak penganiayaan kepada orang Islam. Tentera barat sekarang, kerajaan barat sekarang ni, muslimin muslimat sekalian, mereka ni kalau bila giliran orang Islam itu dianggap sebagai salah. Tapi kalau dibelah kerajaan England, kerajaan UK, kalau ada orang Islam yang menghina tentera dia yang terkorban di Afghanistan, itu dianggap sebagai satu kesalahan. Tapi kalau menghina Nabi Muhammad, itu dianggap sebagai freedom of speech. Ini menunjukkan bagaimana tidak adilnya masyarakat barat terhadap orang Islam. Sebab tu kita orang Islam, kita kena cerdik tuan-tuan sekalian, untuk kembalikan kekuatan kita. Barat hari ni dia kata apa? Kalau orang Islam bunuh orang, itu pengganas. Tapi bila Barat pergi bom Hiroshima dan Nagasaki, tak ada seorang pun berani kata Amerika sebagai pengganas. Sedangkan hak mati 200,000, yang cacat kekal berapa juta tuan-tuan sekalian. Tapi dalam sejarah sampai sekarang manusia tak berani kata Amerika sebagai pengganas. Apabila Perancis menjajah Afrika tuan-tuan sekalian, sampai ada di kalangan penduduk Afrika hari ini, muslimin muslimat sekalian, yang bekerja pendapatan dia tak sampai pun £1 USD sehari, tapi itu dianggap sebagai kebebasan bagi pihak Perancis. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahawa kita orang-orang Islam, kita tak boleh biarkan musuh-musuh Islam itu memperbodohkan kita. Baik, muslimin muslimat sekalian, maka kita tengok bagaimanakah orang yang dikatakan sebagai, dia kata dia cinta kepada Nabi, tapi dia tidak mengamalkan sunnah Nabi. Kita tengok hari ini tuan-tuan sekalian, saya bukan nak kata dekat siapa-siapa, tapi kita nak muhasabah diri masing-masing. Adakah dikatakan cinta kepada Nabi jikalau dia berselawat dekat Nabi, jikalau dia pakai baju Melayu, pakai kain samping, bawa spanduk berselawat dekat Nabi, berarak daripada sini ke sana dan sebagainya, masuk kampung keluar kampung, tapi pada masa yang sama dialah yang pergi ke Medan mencari pelacur, dialah yang pergi ke Hanyai melihat tiger show, dialah yang tidak semayang, dialah yang derhaka kepada mak ayah, dialah yang menyakitkan hati ibu dan ayah dia. Adakah ini yang dikatakan orang yang menyintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Itu bukan cinta kepada Rasulullah. Orang yang cinta kepada Rasulullah, walaupun dia tidak berarak, walaupun dia tak bawa sepanduk, tetapi apa yang diajarkan oleh Nabi, dia patuh. Tuan-tuan ingat kisah Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni yang tidak berkesempatan untuk duduk dalam majlis Rasulullah, tapi namanya disebut oleh penduduk langit. Kenapa? Kerana kebaktian dia kepada ibu dia yang sakit. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pesan kepada para sahabat, kalau kamu berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, kamu mintalah Uwais Al-Qarni untuk mendoakan kamu. Padahal dalam kepala kita, orang yang mulia ni orang yang duduk dekat dengan Nabi, yang sentiasa mengaji dalam majlis-majlis ilmu Nabi. Tapi rupa-rupanya tidak. Betapa besarnya pahala bagi anak muda yang berbakti kepada ibu dan ayah dia, sehingga kan walaupun tidak hadir dalam majlis Rasulullah sekalipun, tetapi bersama dengan ibu yang tua itu dianggap sebagai satu pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu muslimin muslimat sekalian, kita kena berhati-hati dengan benda-benda macam ni. Benda hak Nabi ajar apa dia? Hak fardu, hak tu paling utama. Hak haram, yang tu jangan kita buat sekali-kali. Lepas tu hak sunat tu, selepas tu. Baik, muslimin muslimat sekalian, begitu juga ada di kalangan kita yang terlalu menitik beratkan selawat Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, terlalu menitik beratkan zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah dan sebagainya, tetapi amalan dia bercanggah dengan perintah Allah Ta'ala. Yang ni salah. Yang kata zikir ni apa dia? Zikir bahasa Melayu hak mudah, maksud dia apa? Ingat kepada Allah. Baik, ingat kepada Allah yang paling utama apa dia? Amalan. Zikir yang paling utama ialah amalan. Nombor dua, barulah lisan, lidah. Kita hari ni terbalik. Zikir kena ada, sampai buah tasbih tu gantung dalam kereta. Zikir dah pun tak zikir pun, buat tasbih je ada dalam kereta. Tak apalah, itu tak jadi masalah, itu bukan satu kesalahan. Tapi yang saya nak ceritanya ialah, tuan-tuan nak letak buat tasbih ke, tuan-tuan nak berzikir ke, nak berselawat dan sebagainya, itu bagus. Tapi soalannya, kenapa dari segi amalan tidak menunjukkan kita berzikir kepada Allah? Tangan kita mesti berzikir kepada Allah dengan cara apa dia? Jangan mencuri. Kita mencuri tak tuan-tuan? Oh, mencuri. Kalau tuan-tuan datang masjid, mari masjid malam ni ataupun bila-bila lah, kalau hilang selipar, nak tanya siapa dia kalau hilang selipar hak tinggal dekat dia tu hak baru, ada tak? Siapa yang pernah hilang selipar malam ni? Pernah tak tuan-tuan hilang selipar yang tuan-tuan dapat yang tinggal tu hak baru? Pernah tak? Saya tak tahulah tuan-tuan, Bukit Maruk muka orang baik kot. Dia tengok baru kat kita. Tapi saya, tuan-tuan sekalian, kalau setiap kali hilang selipar, hak dapat kat saya tu serupa, warnanya, color, bentuk serupa, tapi hak buruk dapat. Tak pernah dapat hak baru lagi. Tu masjid tu, masjid tu dapat hak putus lah, dapat hak cemar lah. Masjid tu, mari masjid buat apa kalau perangai tu perangai mencuri? Ini masalah dia. Masjidil Haram, Mekah kan, ada tak mencuri? Ada. Setara Masjidil Haram tu pun curi juga. Masa saya pergi Mekah, saing-saing ada oyak, dia kata, Syekh, kalau letak selipar tu jangan paling dah, dia kata. Kalau letak selipar, kita jalan tu, kalau paling tu dia kata mesti leh selipar, dia kata. Adalah saya hak oyak gitu. Saya kata mengaruk, saya kata. Mengaruk. Hari tu nak jadikan cerita, pergi letak selipar tinggi sikit. Tak selipar tinggi, jalan 4-5 langkah, tiba-tiba berasa nak paling.
paling lah. Okey tak selipar aku? Nak gitu je nak tengok. Okey tak selipar aku? Paling. Lepas tu teringat hak Sahin kata tadi. Alamak, lama hilang. Dia teringat lagu tu, lama hilang. Nak jadi cerita tuan-tuan, lepas sembahyang maghrib jumpa dengan sahabat saya Dr. Abdul Basit yang masa tu duduk mengaji lagi dekat Mekah, duduk bual dengan dia. Bual dengan dia apa semua, masuk sembahyang Isyak, lepas sembahyang Isyak bual lagi bual sampai pukul berapa? Pukul 10 ke 11 di Masjidil Haram tu. Lepas tu nak balik. Tuan-tuan, betul macam orang kata, tak boleh paling. Memang sungguh. Yang tu kebetulan, bukan kata kalau paling tu hilang. Kalau paling tu hilang tu khurafat dah. Itu karut, betul tak? Itu karut. Macam saya pergi ke Bukit Fraser. Kalau tuan-tuan pergi ke Bukit Fraser, ni cerita lama lah. Sebelah masjid Bukit Fraser tu dia ada 2 gerai. Dia ada 2 gerai. 2 gerai tu tuan-tuan sekalian, satu gerai tu orang ramai, satu gerai lagi tak ada orang. Saya ni jenis baik hati ni, nak akad ekor sikit. Jenis baik hati. Kalau tengok ada 2 kedai, satu kedai orang ramai, satu kedai tak ada orang, saya suka pergi tolong hak tak ada orang tu. Tak apalah, kita pergi makan sini lah. Walaupun orang kata kedai ramai tu biasanya sedap, betul tak? Kalau orang tak ada tu mesti ada benda tak kena. Tapi saya kata tak apalah, kita pergi. Saya pun pergilah. Yang ada ipar saya kata, abang tak payah, kita duduk makan sini. Kita pun dah sebuah salah. Mak mertua pun dah pergi hak kedai orang ramai tu, tinggal saya seorang. Saya pun bangun nak pergi ke kedai hak orang ramai tu. Tiba-tiba tuan kedai tu kata, pergilah tu, pergi, dia kata. Itu dia dah bagi makan macam-macam dah. Nasi kangkang lah apa semua, dia kata lagu tu. Dia marah. Dia marah. Tuan-tuan, orang Melayu kita ni kalau meniaga tak laku, tak ada cerita lain, semua cerita khurafat. Orang buat lah, orang macam-macam lah, sampai tak nak, orang lalu kat depan kedai tak nampak lah. Tapi saya nak cerita lah tuan-tuan, sebenarnya bukan sebab tu. Bila saya tengok 2 kedai tu, kedai yang tak ada orang ni sebab apa tak ada orang? Meja dia buruk. Dah lah buruk, lepas tu hitam pula tu. Kita nak makan, kita mesti nak tempat bersih, betul tak? Kalau meja tu putih, biarlah meja tu putih. Ni dah meja putih tapi jadi hitam. Siapa ada selera nak makan? Betul tak? Satu. Itu belum kita cerita tentang rasa masakan, tu belum cerita pasal rasa masakan lagi. Yang kedua, kedai hak tak ada orang tu, TV dia kecil, 14 inci. Kedai orang ramai tu dia flat screen besar tu. Kalau tuan-tuan nak makan lah sambil nak tengok berita TV3 ke apa, kan tuan-tuan nak duduk kedai mana? TV kecil ke TV besar? Mesti tuan-tuan nak pergi tengok TV besar. Tapi orang Melayu kita, dia tak ada cerita lain, semua dia kait dengan benda-benda macam tu. Jadi kita sebagai orang Islam, muslimin muslimat sekalian, kita jangan ada benda-benda yang seperti itu. Kita jangan ada benda-benda yang macam tu. Baik. Kemudian muslimin muslimat sekalian, kita tengok ada orang yang berlebih-lebihan. Ada orang yang berlebih-lebihan dalam amalan dia. Walaupun dia kata dia kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi amalan dia menunjukkan bahawa dia berlebih-lebihan di dalam amalan. Benda yang Nabi tak buat, dia buat. Dan sedangkan dia rasa itu adalah sebenarnya yang dia rasa akan menyebabkan dia mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok tuan-tuan sekalian, antaranya ialah ada satu peristiwa sahabat Nabi ni 3 orang. 3 orang dia duduk cakap. Seorang tu kata dia tak mau kahwin dah. Sampai bila-bila dia tak mau kahwin. Hak seorang lagi kata dia nak puasa, dia tak mau berbuka. Maknanya dia nak puasa hari-hari. Hak seorang lagi macam-macam lah. Hak seorang lagi kata dia nak semayang malam, dia tak mau tidur. Bila Nabi dengar macam tu, Nabi kata, akulah manusia yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat ni, dia bukan kata nak memperlekehkan Nabi, tapi dia kata Nabi tak apalah amalan dia sikit. Dia kata Nabi tak apalah amalan dia sikit, sebab Nabi tak ada dosa. Kami ni yang banyak dosa, kami perlu buat amalan lebih banyak daripada Nabi. Tapi bila benda ni sampai kepada Nabi, Nabi kata, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah. Tapi aku kahwin, dia kata, tapi aku
apa ni, aku semayang dan aku tidur, dan aku puasa dan aku berbuka puasa. Maknanya apa tu muslimin muslimat sekalian? Maknanya ibadat kita ni kita ikut exactly 100% macam hak Nabi buat. Tu takkan kata, ustaz ada ke orang yang buat amalan tak macam Nabi? Ada. Saya duduk di Pulau Pinang tuan-tuan, pening kepala tuan-tuan, pening kepala. Kadang-kadang ada satu ustaz tu, saya duduk buka dalam radio, ustaz tu ceramah, dia kata Imam Ahmad bin Hanbal semayang 400 rakaat sepanjang pagi, 400 rakaat. Kemudian satu ustaz seorang lagi dia ceramah dekat masjid dekat rumah saya, dia kata Imam Ahmad bin Hanbal semayang 1000 rakaat satu malam. Ni boleh pakai ke cerita ni? Saya tegur benda ni dalam di satu masjid. Tiba-tiba ada satu jemaah kata, ustaz tak percaya ke Imam Ahmad bin Hanbal ni ada keramat? Dia kata Imam Ahmad ni dia wali Allah dia ada keramat. Dia kata lagu tu. Saya kata kita bukan tak percaya pada keramat, kita percaya kepada keramat. Tapi kalau kita kata Imam Ahmad bin Hanbal semayang 1000 rakaat, 400 rakaat, bawa kepada kita, sumber tu kamu ambil kat mana? Sumber cerita tu kamu ambil kat mana? Adakah kamu ambil daripada Ibnu Qudamah, pengarang kitab Al-Mughni? Adakah kamu ambil daripada anak murid Imam Ahmad bin Hanbal yang mendengar sendiri Imam Ahmad cerita, ataupun anak murid Imam Ahmad yang tengok sendiri Imam Ahmad semayang macam mana? Ataupun dia hanyalah satu cerita yang berpindah daripada satu mulut ke satu mulut ke satu mulut, daripada satu ustaz ke satu ustaz, untuk menyebabkan orang ramai melopong mulut dia tengok macam mana imam mazhab semayang sampai 400 rakaat, 1000 rakaat. Cerita macam ni muslimin muslimat sekalian sangat-sangat tidak memberi faedah kepada orang ramai. Cerita yang bagi faedah kepada orang ramai, cerita macam mana? Antaranya cerita Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah cerita apa? Aisyah cerita dia kata Nabi ni masa dia kurus, sebelum Nabi gemuk, sebelum badan Nabi berisi, dia tua, sebelum dia tua dia gemuk. Bila dia tua Nabi bertambah gemuk, tuan-tuan sekalian, berisi. Aisyah kata sebelum dia tua, sebelum badan dia berisi, Nabi semayang 9 rakaat tuan-tuan, 9 rakaat. 9. Bila tuan-tuan dengar 9 ni okey tak? Okey kan? Tapi tak buat juga. Royak je okey kan? Saya pun nak royak je okey, tapi tak buat juga. Ni masalah. Tapi nak royaknya 9 rakaat ni okey lah. Kita boleh buat lah, betul tak? Buat 8 rakaat tambah lagi sawitir contoh kan, okey lah. Kalau 400 rakaat ni 12 jam tak habis lagi. Pukul 9 malam ni, 9 pagi esok tak sudah lagi. 400 rakaat. Kalau 1000 rakaat 24 jam tak habis lagi. Sebab tu saya kata mengarut cerita ni. Kalau benda tu tak mengarut, benda tu keramat Imam Ahmad, bawakan cerita tu kamu ambil daripada mana? Kita tak mau dah dalam agama ni cerita mengarut, tak mau dah. Tuan-tuan ingat ada satu ulama, ni ulama, tapi dia bincang benda-benda yang kadang-kadang memalukan kita, bincang benda-benda yang memalukan kita. Saya bukan nak kata ulama ni tak bagus, tapi nak cerita dekat tuan-tuan, ulama ni dia manusia, dan kita sebagai seorang hamba Allah, kita ambil yang mana menepati Quran dan sunnah, yang mana tidak menepati Quran dan sunnah, kita tak payah peduli sangatlah benda-benda lagu tu. Satu contoh tuan-tuan sekalian, ada satu ulama ni dia cerita tentang siapa yang afdal menjadi imam. Siapa yang afdal jadi imam? Siapa yang afdal jadi imam? Kita Bukit Marak ni, kita ada berapa ramai? Kata 1000 orang contoh nak lantik imam tua masjid kita. Maka kita pilih hak paling qari, betul tak? Hak paling cantik, paling bagus bacaan dia, hafalan Quran dan sebagainya kan? Ilmu dia, kealiman dia tentang Quran dan hadis, tentang ilmu agama. Dia adalah dia punya ranking dia tu 1, 2, 3, 4. Kemudian hak siapa yang berusia lebih tua, siapa yang hijrah dulu, macam-macam lah kan. Tuan-tuan tengok dalam kitab-kitab banyak dia cerita pasal bab ni. Tapi ada satu pendapat ni tuan-tuan sekalian, dia masukkan tajuk apa?
Dia kata, siapa yang paling kecil kemaluan dia? Siapa paling kecil kemaluan dia? Nak tanya tu orang Bukit Marah, nak ukur lagu mana? Ha? Acur ayat sikit tak? Nak ukur lagu mana? Tok bila qamat dah, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dah habis apa semua tu. Nak tolak jadi imam tu, tengok bawah dulu. Tengok bawah dulu ke? Ni masalah dia, tuan-tuan. Ni masalah dia. Walaupun pendapat tu, ijtihad tu, dia ada sebab. Tapi benda lagu ni, bila kita bincang benda macam ni, dia jadi banyak masalah. Dia pendapat dia tu adalah asas dia. Dia kata sebab siapa yang kemaluan kecil itu, nafsu dia kurang, syahwah dia kurang. Hak mana kemaluan dia besar, syahwah dia tinggi. Jadi imam ni dia kena orang yang khusyuk. Kalau syahwat dia tinggi, jadi semayang dia tak khusyuk, jadi orang macam tu kurang afdal untuk jadi imam. Jadi kita letak kat depan orang yang khusyuk. Cara nak tengok khusyuknya ialah tengok kemaluan dia. Ni ada bukti tak, tuan-tuan? Ada bukti tak? Ni masalah dia. Ni masalah dia. Sama sebagaimana fiqh zaman-zaman dulu, tuan-tuan. Fiqh zaman dulu, orang duk bincang zaman dulu boleh mengandung sampai 2 tahun. Boleh mengandung sampai 3 tahun. Tuan-tuan boleh tanya, tuan-tuan boleh tanya siapa yang jadi doktor perubatan, dia boleh cerita kat kita boleh tak mengandung sampai 2 tahun atau 3 tahun. Zaman dulu sebab apa 2 tahun, sebab apa 3 tahun, tuan-tuan? Sebab dia ikut rasa. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dia nak tentukan sikitnya, paling sikit haid, paling banyak haid, cara dia macam mana? Caranya ialah dia tanya perempuan zaman dia, paling sikit berapa hari, paling lama berapa hari. Itu cara Imam Syafi'i berijtihad. Zaman kita sekarang, kita ada ONG, kita ada pakar perbidanan dan sakit puan yang boleh cerita secara saintifik dengan ilmu sainsnya macam mana yang dikatakan darah haid ni paling sikit lama mana, paling lama mana. Jadi ada ilmu agama yang berkaitan dengan ilmu sains, maka kita kena guna ilmu sains. Ada ilmu agama yang tak ada kaitan dengan sains moden, yang tu tak apalah. Jadi sebab itu muslimin muslimat sekalian, benda-benda yang macam ni kita kena ambil perhatian. Baik, dah dekat pukul 9 dia ceramah, dia tak boleh lama sangat. Tak apa, boleh ya tuan-tuan? Sikit lagi, saya ambil 2-3 minit lagi. Baik, jadi kita tak mahu kita ni terlalu melampau sehingga benda yang Nabi tak buat, Nabi sembahyang 9 rakaat ataupun beberapa rakaat, 11 rakaat dan sebagainya, kita nak pergi kerja sampai tak tidur malam. Ni salah, tuan-tuan sekalian. Jadi Aisyah kata apa, tuan-tuan? Aisyah kata bila Nabi dia makin gemuk sikit, bila dia makin berisi, Aisyah kata Nabi kurangkan sembahyang dia hak 9 rakaat jadi 7 rakaat. Tengok. Apa yang kita boleh belajar, tuan-tuan? Apa yang kita boleh belajar? Iaitu amalan ni kita buat setakat mana yang mampu. Jangan kita paksa lebih-lebih. Zaman kita muda, masa kita kuat, lutut kita gagah, kita boleh semayang 9 rakaat. Macam Nabi duk buat semayang 9 rakaat. 9 rakaat. Tapi bila kita dah tak larat, kita dah berisi, gemuk, lutut dah longgar dan sebagainya, kurangkan. Yang penting kualiti semayang kita tu cantik, bagi nampak cantik. Kita hari ni kita semayang nak kejar rakaat, sedangkan hak Nabi ajar kejar khusyuk dalam sembahyang. Orang kita sekarang, tuan-tuan sekalian, bila nak pergi melontar dekat jamrah masa buat haji, dia duk sibuk waktu afdal, dia duk sibuk ni, duk tolak-tolak apa semua, dia tak mementingkan kekhusyukan semasa melontar. Isteri Nabi, bila ada sahabat tengok kenapa dia pusing kok jauh, dia tak pergi dekat-dekat tempat orang berebut, dia kata kerana berebut itu menyakitkan manusia.
Jadi ibadat kita ni, kita jangan duk sibuk nak pergi dekat dengan Kaabah, pergi dekat dengan Jamrah, sampai duk tolak-tolak orang apa semua, sehingga hilang rasa khusyuk dalam ibadah. Itu salah. Yang kita kena jaga khusyuk dalam ibadah. Sebab tu Syekh Yusuf Al-Qaradawi, dia mengeluarkan fatwa yang menyanggahi pendapat jumhur, termasuk Syekh Ahmad Syakir. Syekh Ahmad Syakir, ulama besar Azhar Mesir, tuan-tuan sekalian, dia juga mengeluarkan fatwa yang menyanggahi jumhur. Dia kata boleh melontar sebelum zawal. Walaupun jumhur, 4 mazhab, boleh kata hampir semua 4 mazhab kata melontar hendaklah selepas zawal. Tetapi sebahagian fuqaha contemporary sekarang ni, tuan-tuan sekalian, bila mereka menganalisa dalil, mereka kata betul, yang paling bagusnya mencontohi Nabi selepas zawal. Tetapi dia kata ada satu masalah lagi, iaitu berlakunya korban yang banyak. Cuma sekarang ni okey dah lah kan, sebab dah ada berapa tingkat dan sebagainya. Baik, muslimin muslimat sekalian, satu lagi ialah orang yang bila dia ikut Nabi, dia ikut secara tepat. Orang yang ikut Nabi, dia ikut secara tepat. Orang yang ikut secara tepat ni sebabnya dia kasih kepada Nabi, dan dia ikut bagaimana para sahabat lakukan, bagaimana para sahabat lakukan, sebagaimana yang disebut dalam hadis Nabi, sebaik-baik manusia adalah generasi aku, yakni para sahabat, kemudian generasi sesudah aku, yakni para tabi'in, kemudian generasi sesudah mereka para tabi'in, dan itu yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara benda yang kita boleh laksanakan ialah benda hak Nabi bagi tahu kepada kita, kita percaya kepada Nabi, dan kita mengakui baginda tidak bohong, baginda tidak lupa apa-apa dan sebagainya. Yang kedua, kita taat segala benda hak Nabi suruh, benda hak Nabi larang. Antara apa tuan-tuan sekalian benda hak Nabi suruh? Antaranya, kalau kita nak cerita benda kecil, apa dia benda kecil? Antaranya ialah kalau ketiak, kita kena cukur ataupun cabut bulu ketiak. Ini antara sunnah hak kecil, hak mudah, saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Jadi siapa-siapa yang ketiak dia ada bulu ketiak, ada rambut ketiak, dia tak ikut sunnah Nabi. Dia tak ikut sunnah Nabi. Sama dengan bahagian kemalu alat sulit kita. Alat sulit kita mesti terang. Dia tak boleh ada semak samun. Ada semak samun, yang tu tak ikut sunnah Nabi. Tak ikut sunnah Nabi. Sunnah Nabi, benda-benda macam tu kena jaga. Apa lagi sunnah Nabi tuan-tuan? Bersugi. Nabi nak wafat tuan-tuan, Aisyah cerita, Nabi nak wafat, dia tanya kayu sugi dia. Zaman kita sekarang ni gosok gigi lah. Nak tanya tuan-tuan, ada tak di kalangan kita yang meninggal dunia? Tadi pun ada saudara kita meninggal dunia. Ada tak di kalangan kita yang kita tengok bila dia meninggal dunia, dia sibuk nak gosok gigi dia? Ada tak? Ada tak? Tak ada. Jadi kita kena tanam dalam diri kita, kita nak mati nanti pun tuan-tuan sekalian, kena pegang sungguh-sungguh sunnah Nabi ni, daripada hak sekecil-kecilnya sampai hak paling besar. Kena pegang sungguh-sungguh. Baik, kemudian muslimin muslimat sekalian, antaranya ialah kita membenarkan benda hak Nabi bagi tahu kepada kita. Kita benarkan benda yang Nabi bagi tahu kepada kita. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, iaitu tidaklah apa yang diucapkan oleh Nabi itu mengikut hawa nafsu dia. Ucapan dia tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Surah An-Najm ayat 3 dan 4. Contoh dia apa tuan-tuan? Tuan-tuan ingat tak hadis lalat? Hadis lalat, tak tahu lalat? Nabi kata lalat ni tuan-tuan sekalian, lalat ni kalau dia sampai, idza waqa'a dzubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu thumma liyanzi'hu fa inna fi ihda janahaihi da'an wal ukhra shifaa. Nabi kata, jikalau ada seekor lalat yang jatuh dalam minuman kamu, ni hadis Bukhari ni, hadis Bukhari, jatuh dalam minuman kamu, maka Nabi kata selamkan dia, tenggelam, tekan dia ke bawah, tenggelamkan dia, kemudian angkat, buang lalat tu. Nabi kata angkat, buang lalat tu. Sebab apa Nabi kata? Kerana pada salah satu daripada sayapnya
Nabi kata ada da'an, ada penyakit, wal ukhra, sayap yang satu lagi syifaan, ada ubat. Al-Qaradawi dia datang ke UIA masa saya mengaji di UIA, tuan-tuan. Orang tanya Al-Qaradawi masa tu tahun 91 92 lebih kurang tentang hadis ni. Al-Qaradawi kata, aku tawakuf hadis ni sebab aku tak boleh nak jawab hadis ni, sebab hadis ni sahih, hadis Bukhari, tapi dari segi logik akal dia kata tak masuk akal. Sebab lalat ni benda kotor. Macam mana kita nak tenggelamkan dalam air minuman kita? Macam mana kita nak minum? Lepas tu tuan-tuan, saya baca tulisan Al-Qaradawi, antaranya dalam kitab dia Kaifa Nata'amul Ma'as Sunnah, bagaimana berinteraksi dengan sunnah, dan beberapa tulisan Al-Qaradawi yang lain. Didapati sudah ada penemuan demi penemuan yang membuktikan bahawa benda yang Nabi cerita 1400 tahun yang lalu, sekarang ni manusia dah jumpa dah cerita dia. Antaranya saya duk tengok tadi, tuan-tuan sekalian, saya duk tengok tadi, antaranya ialah saya duk baca dalam abc.net Australia. Ni adalah kita kata apa ni, berita dari Australia. Satu kajian di Australia, tuan-tuan sekalian, dia kata working on the theory that flies must have remarkable antimicrobial defenses to survive rotting down meat and fruit. The team at the Department of Biological Sciences, dia kata ada satu kajian ni pasal yang berkaitan dengan lalat ni yang dibuat oleh Jabatan Sains Biologi, sebuah universiti di Australia, yang didapati bahawa ada aktiviti antibakteria. Bahasa mudah untuk kita fahamnya, ada aktiviti anti kuman pada lalat. Lalat ni yang kita anggap sebagai kotor ni, tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok cawan kita, gelas kita, lalat pergi hinggap dekat straw tu, tuan-tuan selera tak nak sedut? Rasa geli kan? Rasa geli tak? Yang saya cakap ni lalat rumah, bukan lalat hijau tu. Lalat hijau tu kita tak cerita lah. Yang tu lalat tai tu. Yang tu bukan yang tu. Yang saya cerita ni lalat rumah. Tuan-tuan tengok lalat hinggap dekat makanan, hilang selera kan? Lalat hinggap dekat pinggan, kita rasa ish. Tapi Nabi pergi cerita, kalau lalat tu hinggap dekat bekas minuman kita, Nabi kata tenggelamkan dia dan buang dia. Benda ni tuan-tuan, baru sekarang ahli sains, kita jangan cerita ahli sains Islam, nanti kita akan kata bias, ahli sains Islam mesti sokong hadis Nabi. Kita jangan cerita yang tu, kita cerita ahli sains yang bukan Islam. Ahli sains yang bukan Islam, dia buat kajian, dia kata aktiviti anti kuman, yang kata antibiotik ni, tuan-tuan sekalian, pada lalat, dia berlaku pada permukaan kulit lalat. Dia berlaku pada permukaan kulit lalat. Maknanya bila kita rendam dia, maka yang kata antibiotik yang ada pada kulit, pada permukaan lalat tu, tuan-tuan sekalian, dapat dihasilkan. Biasanya antibiotik ni dia tak diambil daripada permukaan kita, permukaan kulit dan sebagainya, dia ambil daripada dalam. Tapi ni dia kata kajian ini menunjukkan bahawa pada lalat, antibiotik dia ada pada surface dia, permukaan dia. Tuan-tuan sekalian, bukan sahaja kajian di Australia, bila saya duk tengok, tuan-tuan sekalian, saya dapati bahawa banyak dah kajian yang membenarkan penemuan-penemuan itu, antaranya di Australia. Kalau kita tengok satu lagi ialah kajian yang dibuat di Brazil, kajian yang dibuat di negara-negara lain. Tuan-tuan sekalian, menunjukkan kepada kita bahawa apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu, manusia tak tahu apa-apa, sekarang barulah manusia menyedari adanya kebaikan. Sama dengan berbekam. Dr. USM buat kajian, didapati bahawa berbekam setiap 120 hari akan memberikan manfaat. Menepati hadis cerita Isra dan Mi'raj yang malaikat pesan dekat Nabi, suruh bagi tahu dekat kita supaya tetap dengan berbekam. Sekarang USM buat kajian, didapati hendaklah berbekam pada mengikut jadual dia.
barulah kita mendapat manfaat daripada berbekam. Banyaklah muslimin muslimat kalau kita nak cerita tentang benda ni. Jadi apa yang penting yang kita nak ceritanya ialah bahawa kita kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mestilah dengan cara yang betul. Kasih kepada Nabi antaranya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berselawat sekali kepada Nabi, kita dapat 10 selawat daripada Allah Taala. Makna dia apa tuan-tuan? 10 selawat daripada Allah itu mendapat rahmat, mendapat maghfirah, keampunan daripada Allah Taala. Jadi kita berselawat tuan-tuan sekalian dengan selawat yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ataupun selawat Ibrahimiyah yang kita baca masa tahiyat kan. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampai habis. Itu antara yang diajarkan kepada kita. Kita tunjuk rasa kasih dengan lidah kita, dengan zikir kita kepada Allah, selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi tuan-tuan sekalian? Kita cinta kepada Nabi, cara dia datang sembahyang berjemaah. Ini antara benda yang Nabi ajarkan kepada kita. Kalau tuan-tuan nak tengok dalam kitab Al-Um, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan bahawa tidak memadai bagi seseorang itu dia bersembahyang walaupun dia bersembahyang di rumah berjemaah dengan keluarga dia. Tidak memadai. Sebab bagi lelaki yang mukallaf, tempat dia adalah masjid. Kecuali kalau kita ada sebab-sebab tertentu, itu cerita lain. Tetapi bagi sesiapa yang tidak ada keuzuran, maka hendaklah dia menjadikan satu tabiat, mengikat diri dia dengan masjid, dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin muslimat sekalian, kalau tuan-tuan ada sebarang soalan nak tanya satu dua soalan, silakan. Kalau tidak ada sebarang soalan, kita akan berhenti setakat ini sebab jam dah 9:10 minit. Kecuali kalau tuan-tuan ada sebarang soalan ataupun ada pandangan dan sebagainya, dipersilakan, ataupun nak kongsi pendapat ataupun tak setuju dengan benda hak saya kata ataupun tak faham sebab saya bercakap tak berapa nak clear, tak berapa nak terang. Ada tak ada? Selawat ni Ustaz, tidak ke? Selawat oleh sekarang ni kan? Orang kata bid'ah. Bid'ah ke tidak? Muslimin muslimat sekalian, dia selawat, kita kena berselawat ikut hak Nabi ajar lah. Ikut hak Nabi ajar. Kemudian dia ada satu lagi yang kita panggil, kita bernasyid, kita buat lagu kan, kita buat lagu. Kalau yang tu kita tak boleh niat dia itu sebagai ibadat, tapi kita niat dia sebagai hiburan, macam kita menyanyi lah, macam kita menasyid. Kalau kita nak menasyid, kita nak melagu apa semua ni, dia termasuk dalam muamalah. Dia termasuk dalam muamalah. Bila termasuk dalam muamalah, itu terpulanglah nak nasyid macam mana pun. Kita nak menyanyi, nak lagu macam mana pun terpulanglah. Tetapi jangan buat benda-benda yang bercanggah dengan asas-asas dalam agama hak Nabi ajar. Contohnya kita puji Nabi tu lebih-lebih sangat. Lebih-lebih sangat. Contohnya kita panggil Nabi tu madad ya Rasulullah kan. Kita minta tolong dengan Nabi. Yang tu para ulama duk bahas. Benda-benda macam tu kalau boleh tinggal lah. Sebab benda tu sangat mengelirukan. Sebab doa ni minta tolong ni hanya kepada Allah Ta'ala. Cuma ulama dia berbeza pendapat tentang tawassul. Tentang tawassul, boleh tak bertawassul kepada Nabi? Tawassul ni dia cerita lain pula. Tawassul ni kita apa ni kata, contohnya kita kata dengan berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan. Yang tu lain. Tapi kalau kita minta straight dengan Nabi, yang tu tak boleh. Walaupun kita kata itu sekadar, kita kata itu sekadar nasyid, sekadar lagu, sekadar kasidah apa semua, yang tu tak boleh. Kita kena hati-hati benda-benda macam tu. Tapi dia lagu ni tuan-tuan, lagu ni tak kira lah kasidah apa semua ni. Dia lagu ni dia biasa dia ada kata-kata yang dia abstrak.
Dia abstrak. Dia yang tu yang susah tu. Itu yang susah. Sebab tu bagi saya tuan-tuan sekalian, tuan-tuan nak nasyid, nak apa semua ni boleh, tapi tuan-tuan nak kena tengok seni kata dia. Tengok seni kata dia dan sebagainya. Lepas tu berselawat ni tuan-tuan, kita kalau boleh kita selawat, kita consider selawat tu sebagai ibadat. Bila kita consider selawat tu sebagai ibadat, maka tak ada cara lain melainkan kita ikut cara Nabi ajar je. Itu lebih baik. Cuma contoh dia lagu ni, katalah tuan-tuan jogging lari. Tahu jogging, lari. Sambil jogging tu tuan-tuan berselawat, boleh tak? Boleh kan? Boleh, tak jadi masalah. Tapi jogging tu bukan ibadat. Cuma kita ambil kesempatan untuk berselawat dekat Nabi, ataupun tuan-tuan berzikir sambil jogging tu Allah kan. Yang salahnya kalau kita kata cara berzikir tu cara jogging, itu salah. Tuan-tuan kena beza tu. Muamalat dia kena mestilah dengan cara muamalat. Dia tak boleh hak muamalat tu jadi ibadat. Ni faham ke tak tuan? Benda muamalat kita nak jadikan ibadat boleh, tapi kita tak boleh nak beribadat tu dengan cara kita modify muamalat tu supaya jadi ibadat. Yang tu tak boleh. Maksud saya lagu ni, maksud saya macam tuan-tuan duk zikir la ilaha illallah kan. Zaman-zaman dulu kita tengok orang tua, dia berzikir, dia hayun sampai terantuk lutut dekat lantai. Dianggap itulah cara tahlil, cara duk la ilaha illallah. Itu tak betul. Dia zikir yang bagusnya ialah tumpuan kita kepada khusyuk, kepada zikir berkenaan, bukannya hayunan badan. Kalau berayun dia terjadi dengan sendiri tu tak apa. Tapi kadang-kadang orang kita dia kata kalau nak berzikir tahlil apa semua ni, dia mesti hayun badan lagu tu. Tu dak, bukan lagu tu. Dak. Nak berzikir ni dia kena hangguk. Dak, dia bukan lagu tu. Tapi kalau kita berzikir dan secara semula jadinya dia jadi hangguk, tu cerita lain. Tuan-tuan faham tak? Satu lagi, bab Maulud Nabi ni, sambutan Maulud Nabi. Maulud Nabi ni tuan-tuan sekalian, benda ni benda yang sangat sensitif. Ada orang kata boleh, ada orang kata tak boleh. Jadi pandangan saya tuan-tuan sekalian, Maulud Nabi ni kalau kita sambut dengan ceramah kan, kita sambut dengan benda-benda muamalat, kita ajak orang makan apa semua tu, itu tak jadi masalah. Tapi kalau kita ada i'tiqad bahawa buat Maulud Nabi ni kita ingat Nabi lahir tu akan mendatangkan pahala kepada kita, kita kena buat, tu jadi masalah. Itu yang jadi masalah sebab dia menjadi benda khilaf. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i, al-khuruj min al-khilaf mustahab. Kita mengelak daripada khilaf tu lebih baik. Jadi pandangan saya lagu tu. Kalau tuan-tuan nak buat juga, wallahu a'lam, ada pelbagai pandangan, tetapi pandangan saya ialah lebih selamat kalau kita cuba minimalkan, kurangkan benda-benda yang agak kontroversi dalam ibadat. Benda yang kontroversi dalam ibadat ni, orang tu kata boleh, orang kata tak boleh. Kalau boleh kita cuba kurangkanlah. Kalau tak boleh nak buang habis pun kita boleh kurangkan. Sebagaimana yang saya sebut di awal tadi, kita tumpukan benda hak sepakat. Imam Syafi'i kata ya kan, Imam Ahmad bin Hanbal kata ya, Imam Abu Hanifah kata ya, Imam Malik kata ya. Kita tumpu hak tu. Lepas dah habis buat semua hak tu, barulah kita tumpu hak lain-lain pula. Itu pandangan saya, wallahu a'lam. Itu pandangan saya. Ada soalan lain? Selawat ramai-ramai tak jadi masalah. Tak jadi masalah. Dia masalah gini, selawat tak jadi masalah. Dia macam para fuqaha duduk berbeza pendapat tentang masalah sembahyang sunat lah. Sembahyang sunat duha ni, buat sore ke buat ramai-ramai? Hak afdalnya sore lah. Tapi soalan sekarang ni boleh dah buat ramai-ramai? Boleh. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita nak kena buat program untuk dakwah, nak ajak orang, nak perkenal kepada sunat duha ni, kita pun panggil mari kita pakai semaya ramai-ramai semaya. Jadi para fuqaha bincang, kesimpulan mudahnya boleh. Cumanya comelnya buat sore. Dia serupa qiyamul lail juga.
supaya qiyamul lail. Qiyamul lail ni hak comelnya sore. Tapi kalau Masjid Bukit Mara ni sekali-sekala katalah sebulan sekali nak buat. Sebulan sekali nak buat qiyamul lail. Boleh tak? Boleh. Pasal apa? Sebab dakwah, tarbiyah, nak didik masyarakat macam mana yang kata qiyamul lail ni. Kalau tak buat tak? Tak buat. Kalau dia buat sebulan sekali pun hak mari muka tular je. Setahun sekali lagi teruk. Kalau setahun sekali lagi teruk. Tapi kita kena didik dalam masyarakat ni gini. Kena didik dalam masyarakat ni, ibadat ni jangan tunggu orang. Ibadat ni jangan tunggu orang. Bila tunggu orang, dia ada masalah. Masalah apa? Masalah apa? Masalah yang Imam Ghazali sebut, Al-Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam, Imam Ghazali sebut dalam kitab Ihya Ulumuddin, dia kata masalah riak. Riak ni sum'ah, ujub, takabur, benda-benda lagu ni. Bila ada orang buat, pasal apa nanti orang tengok? Bila ada orang buat, pasal apa nanti orang kecek, aku orang baik. Jadi sebab tu ibadat ni disyorkan kepada kita buat sore. Hak sunat-sunat ni, kecuali hak mana hak ulama kata buat ramai lah kan. Hak comelnya buat sore. Contohnya apa? Lepas sembahyang isyak sikit lagi tak? Sembahyang sunat lepas sembahyang isyak molek mana? Molek rumah. Tapi kalau buat rumah masalah lah, pula ketuk pula. Bila ketuk nak ambil air sembahyang pula malah. Itu ya buat di masjid. Boleh tak buat kat masjid? Boleh tak? Boleh, bukan tak boleh. Cuma pahala dia tak sebanyak buat di rumah. Sebab apa tak sebanyak buat di rumah? Sebab Nabi kalau sembahyang nawafil, nafilah, hak tambahan, hak sunat ni Nabi buat di rumah. Nabi tak buat masjid. Jadi kita ni kena didik ke arah tu. Kena didik ke arah tu. Kalau buat benda ni hak mana Nabi buat tu, kita ikut sosok. Tapi kita nak buat 100% mungkin tak boleh lah. Buat hak mana boleh. Sebab tu saya kata benda-benda lagu ni kita sekali-sekala kita buat. Sebab kita nak ajar orang ramai kan. Kita nak ajar orang ramai, sekali-sekala kita buat qiyamul lail, sekali-sekala kita buat ramai-ramai, sembahyang duha, sekali-sekala kita buat ramai-ramai. Lepas tu maulud Nabi ni kita kumpul ramai-ramai nak cerita pasal Nabi dan sebagainya. Itu tak jadi masalah. Tuan-tuan pergi ke Bukit Uhud, siapa ke Bukit Uhud kecek pasal Bukit Uhud, boleh tak? Pasal perang Uhud, boleh tak? Boleh. Adakah itu bid'ah? Tak, bukan bid'ah. Kita siapa di Bukit Uhud kecek pasal Bukit Uhud, Bukit Uhud, itu tidak bid'ah. Masuk boleh Rabiul Awal, nak cerita pasal Nabi lahir, tak jadi masalah. Sebab Nabi memang lahir pada Rabiul Awal. Nak cerita pasal Nabi mati, boleh. Sebab apa? Sebab Nabi memang mati pada bulan Rabiul Awal. Itu tidak bid'ah. Yang bid'ah ni ialah setiap kali nak ingat Nabi Rabiul Awal, tunggu Rabiul Awal baru nak ingat Nabi. Salah. Tak betul. Ingat Nabi ni kena ingat sama-sama. Rabiul Awal ke Safar ke Muharram ke Zulhijjah, kena ingat sama-sama. Cuma bila sampai Rabiul Awal kita buat majlis pasal kebetulan masuk Rabiul Awal, bulan Nabi lahir, bulan Nabi mati dan sebagainya. Kalau masuk Zulhijjah cerita pasal haji. Ada kata bid'ah? Tak, sebab kita masuk memang musim dia. Musim bola, kecek pasal bola pula. English Premier League. Bid'ah kan tak? Pasal musim dia, tak jadi masalah. Dia lagu tu. Jadi cuma nasihat saya, kalau kita rajin sikit, kalau tuan-tuan rajin sikit, buka-buka kita tengok apa semua ni, hak mana ulama duk kecek banyak sangat tak setuju tu, kalau boleh jangan buat lah. Contoh gini lah, nak bagi mudah faham. Tuan-tuan pergi, orang kata banjir ni, bila banjir Bukit Rutuh, mana lodging Gua Musa tu, jalan Gua Musa Rutuh, ada orang kata boleh pergi, ada orang kata tak boleh pergi, bimbang takut rutuh. Tuan-tuan nak pergi tak? Nak pergi tak? Pergi lah. Ada orang kata boleh, pergi lah. Apa masalah? Pergi tak? Ada lagu tu. Nak pergi Penang, daripada Kelantan nak pergi Penang, ada orang kata 4-5 tepat Bluebell, Rutuh apa semua. Ada orang kata boleh pergi. Nak pergi tak? Boleh pergi tapi kena hati-hati kan. Hak moleknya tak payah pergi lah. Kalau ada jalan lain lah, kalau ada jalan lain hak semua, hak 5 orang pergi, 5 orang kata boleh, clear, kita pergi hak tu lah. Hak mana ada orang kata boleh, ada orang kata tak boleh tu, kalau nak tebing pergi juga boleh, tapi kena hati-hati. Takut masa kita pergi blum jatuh lubang. Mampu kerah. Orang Kelantan kata mampu kerah. Kalau hidup tak apa, kalau mampu kerah tak ada apa dah.
Agama sama. Agama ni kalau benda hak ulama duk balah gunggang-gunggang, duk balah gunggang-gunggang, tembing buat gapo? Tembing buat gapo? No. Kalau nak buat juga buat, tapi hati-hati. Kena hati-hati. Ngaji banyak, faham molek, nak tembur juga boleh, tapi kena faham molek. Takut-takut tadi jatuh dalam lubang mampu kerah. Takut lagu tu. Cuma dalam bab lagu ni kita kena faham adabul ikhtilaf. Adab ikhtilaf, adab berbeza pendapat. Kita tak boleh paksa semua orang setuju dengan kita, tak boleh. Nak paksa semua orang setuju dengan kita, tak boleh. Saya pakai serban. Apa saya pakai serban? Sebab saya tahu masyarakat kita suka orang pakai serban. Kalau ngajar pakai serban kira contohnya lah. Kalau saya ngajar malam ni saya pakai tracksuit dengan t-shirt, boleh tak? Boleh, tak jadi masalah. Dosa ke kalau tok guru ustaz kau pakai tracksuit dengan t-shirt, dia tak pakai, bojeng tu doh belak tepi, boleh tak? Boleh. Cuma orang tengok pelik, kata apa ni ayah hajat ambil mana penceramah malam ni. Hajat ambil mana penceramah malam ni. Gitu lah. Kita kena raih masyarakat setempat tu, kena raih juga kan. Kita kerah sangat dengan orang gotu tak boleh, gotu tak boleh pun dia ada banyak masalah. Nabi tuan-tuan, dia kata kalau tak sebablah masyarakat Arab masa tu baru masuk Islam, dia nak ubah dah Kaabah balik pada asal. Nak ubah Kaabah balik pada asal. Kaabah sekarang ni bukan bentuk asal. Kaabah ni dulu ni Hijri Ismail tu sebahagian daripada Kaabah ada dinding. Dia bukan 4 segi, dia 2 segi je, 2 bucu. Asal lagi tu dia separuh bulat. Tapi Nabi kata dekat Aisyah, Nabi kata sebab umat kamu ni, masyarakat kamu ni baru masuk Islam. Kalau aku pergi ubah Kaabah tu nyapakan marah, nyapakan tubik pada Islam belaka. Nabi kata. Jadi Nabi tak ubah. Sampai sekarang ni ulama kita kata kita tak ubah Kaabah sebab Nabi tak mau ubah Kaabah. Kita tengok. Jadi kita jangan duk keras sangat. Bila keras sangat dia jadi masalah. Tapi jangan lembut sangat pula. Lembut semua boleh. Kepok pun boleh, nak peluk-peluk pun boleh. Tak boleh lah lagu tu. Dah. Hal tu duk sibuk dengan 4-5 orang hati nak duduk peluk atas pentah. Hari-hari dalam TV duk peluk tak apa pula. Pelik sungguhlah. Pihak berkuasa agama ni pun ni nak komen pihak berkuasa agama pula. Nak gigak 4-5 orang tu, berapa pergilah gigak hari-hari dalam TV tu. Ni masalah pendakwaan terpilih, selective prosecution. Orang tu buat kita igak, orang ni buat kita tak igak, salah lagu tu. Tak boleh lagu tu. Okey, ada soalan lain? Saya mari jauh ni naik kapal terbang. Saya mari kecil apa ni, tuan-tuan okey belaka, clear belaka. Boleh dah lewat dah kat 9.30 dah, minta maaf dah 9.30. Jadi muslimin muslimat sekalian, kesimpulan benda yang kita mengaji pada malam ni, poin yang saya nak cerita sebenarnya kepada tuan-tuan sekalian ialah kita jangan mudah perasan kita ni ikut Nabi. Jangan mudah perasan kita ni sayang Nabi, padahal sebenarnya kita ni jauh lagi daripada perkataan saya kat Nabi tu. Saya kat Nabi ni bukan sahaja mulut, bukan sahaja zikir, bukan sahaja buah tasbih yang kita duduk bilai hari-hari tu, tapi hak lebih penting daripada tu, hak banyak orang terlupa ialah akhlak dia tu, peribadi, cara kecek dengan orang tua, cara kecek dengan mak dengan ayah, cara kecek adik-beradik. Semua ni Tuhan uji kita. Saya nak sebut satu kepada tuan-tuan sekalian. Ingat ada cerita hari Sabtu, tak boleh hingga ikan hari Sabtu, Bani Israel. Tuhan uji lagu mana? Hari lain itulah ikan mari, betul tak? Hari lain, hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat tu ikan tak mari-mari. Tapi hari Sabtu hak Tuhan lain itulah hak ikan mari, betul tak? Itu cara Allah Ta'ala uji hamba dia. Kita pun lagu tu. Benda hak kita tak usah sangat, itulah Allah Ta'ala akan uji kita. Dalam masyarakat kita, adik-beradik kita, dalam negara kita dan sebagainya, dalam masalah ibadat, masalah akhlak, masalah ibadat dan sebagainya, semua tu kita akan diuji. Moga-moga kita semua selamat di dunia dan juga di hari akhirat, dan kita bila hari akhirat nanti kita akan bangkit
bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minum di telaga Nabi yang dipanggil sebagai Al-Haud sebelum titian sirat. Lepas titian sirat masuk syurga dengan Nabi, minum di telaga Al-Kautsar bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua, kita berkat doa supaya kita semua ni duduk dalam syurga Firdaus, syurga yang paling tinggi, yang paling tengah, paling tinggi di sisi Allah Ta'ala, bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.